A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan majlis ta'lim kita, pengajian kita dengan kita membaca kitab Maraqil Ubudiyah, yang mana kita sebelumnya marilah kita sama-sama membaca surah Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya dan juga para keturunan ahli keluarga, keturunan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para alim ulama, dan kepada seluruh para anbiya, para mursalin, para alim ulama, dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada kedua orang tua kita. Moga-moga dengan keberkatan majlis ta'lim ini Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, mengampunkan semua dosa-dosa kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan keamanan ke atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang sedang melanda penyakit COVID-19 dan sebagainya. Para jemaah yang dirahmati Allah, dengan berkat Tuan Guru, dengan berkat pengarang kitab ini iaitu Almarhum Hadratul Marhum Kiai Nawawi Banten, dan juga dengan berkat Almarhum Kiai Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qayyuddin, Almarhum Kiai Hasan Saifur Rijal, Almarhum Nyai Hajah Himami Hafsawati, dan juga dengan berkat Sayyidil Imam Syekhana wa Murabbina wa Mursyiduna Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hathu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabih. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita ini dengan kita membaca bab yang memperjelaskan tentang tentang keutamaan ataupun tentang bab memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum tu marilah sama-sama kita baca selawat sikit para jemaah sekalian. Mudah-mudahan pengajian kita ini diberkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على
المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيب فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر سنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه رسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجيب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita, menerima amal ibadah kita dengan berkat kita membaca doa, membaca selawat, membaca qasidah yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu warḍa'an. Amin. Allahumma amin.
Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulalah pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Maraqil Ubudiyah karangan Hadratil Marhum Kiai Nawawi Banten radhiyallahu anhu warda'an memperjelaskan pujian kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam yang menjadi berkah bagi umat manusia, Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, dilahirkan di wilayah Taus pada tahun 450 Hijrah. Di kota itu pula beliau wafat pada subuh hari Isnin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 550 Hijrah dalam usia 55 tahun. Para jemaah yang dirahmati Allah, Al-Imam Kiai Nawawi Banten radhiyallahu an memulakan pengajian ini dengan beliau mensyarahkan salah satu daripada kitab Imam Ghazali yang beliau syarahkan, dan beliau menjelaskan apakah itu maksud Al-Imam. Maksud Al-Imam di sini, Imam Ghazali tersebut, iaitu seorang yang disebut imam menjadi panutan. Maksud panutan di sini iaitu menjadi pengikut ataupun menjadi contoh yang baik kepada sekalian umat Islam. Dan disebut juga Al-Alim Al-Allamah. Apa maksud Al-Alim Al-Allamah? Iaitu yang sangat alim dan sangat luas ilmunya. Dan diperjelaskan juga Imam Ghazali Hujjatul Islam. Apa maksud Hujjatul Islam ini para jemaah sekalian? Maksud Hujjatul Islam di sini, Al-Hujjatul Islam artinya adalah gelar bagi seorang yang alim yang menghafal 300,000 hadis. Ya, 300,000 hadis. Ya, Hujjatul Islam. Dan juga ada pula yang dijelaskan Al-Hakim. Al-Hakim itu bagaimana para jemaah sekalian? Bagi orang yang menghafal 800,000 hadis. Dan yang Al-Hafidh juga adalah orang yang bagaimana? Orang yang sangat-sangat alim yang menghafal lebih daripada 100,000 hadis. Nah, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang makna perkataan Al-Hafidh, Al-Musnid, Hujjatul Islam dan sebagainya. Yang mana diperjelaskan Imam Ghazali rahimallahu ta'ala digelarkan juga iaitu At-Tusi. Selain daripada Al-Ghazali digelarkan juga At-Tusi. Apa arti At-Tusi? Iaitu di wilayah negara Taus. Ya, di wilayah negara Taus. Ya, Taus ini adalah sebuah kota para jemaah sekalian, sebuah bandar yang besar di kawasan Khurasan setelah Naisabur para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, dan di kota itu jugalah Imam Ghazali rahimallahu taala wafat. Ya, wafat pada hari Isnin. Ya, di kota itu pula beliau wafat pada waktu subuh hari Isnin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 550 Hijrah dalam usia 55 tahun. Nisbah beliau iaitu dijelaskan Al-Ghazali, ya, dibaca tanpa tasydid, ya, dari kata Ghazalah, kerana sebuah perkampungan di wilayah Taus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyucikan ruhnya dan menerangi kuburannya. Amin. Allahumma amin. Berkata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, alhamdulillah, segala puji meliputi pujian yang dipanjatkan para malaikat pembawa arash, para malaikat pembawa kursi, dan pujian yang dipanjatkan oleh segenap penghuni langit. Demikian pula segala puji yang dipanjatkan oleh para nabi semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segala puji yang dipanjatkan para wali dari golongan ulama serta pujian dari segenap makhluk. Dan dengan sebenar-benar pujian atau pujian yang bersifat umum. Adapun untuk pujian yang terperinci, maka tidak ada satu pun makhluk yang sanggup melakukan.
ya, Kiai Nawawi Banten memperjelaskan berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang tulisannya Imam Ghazali, ya. Bila kita sebut memuji para jemaah sekalian, telah pun saya jelaskan, ya, telah pun Imam Nawawi rahimallahu taala jelaskan pada minggu yang lalu pengajian kita, ya, berkenaan tentang permulaan kitab ini. Imam An-Nawawi rahimallahu taala juga ada memulakan pengajiannya itu dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim, dan beliau telah sedikit sebanyak memperjelaskan bagaimana itu makna Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana memuji, bagaimana penyayang, bagaimana Ar-Rahman, bagaimana Ar-Rahim. Maka begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada makhluk Allah yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan Allah kepada seluruh makhluk. Dia adalah hambanya, sang pemilik darjat setinggi-tinggi darjat, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata seorang syair, ya, berkata seorang penyair yang mengungkapkan, ya, yang mengungkapkan syairnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang arti syair tersebut, Nabi Muhammad tidak pernah bermimpi junub, tidak pula pernah mengucap selama hidupnya. Tidak pula, minta maaf, Nabi Muhammad tidak pernah bermimpi junub, tidak pula pernah menguap selama hidupnya. Binatang-binatang pun tidak lari menjauh darinya, dan seekor lalat tak pernah hinggap di tubuhnya yang indah, yang ada di belakang tampaknya nyata seperti di hadapannya. Tidak pernah terlihat bekas air seni yang dikeluarkannya, meski matanya terpejam namun hatinya selalu terjaga. Orang berakal tiada melihat bayangannya di bawah cahaya sang surya. Pundaknya tampak lebih tinggi dari pundak kaumnya saat duduk bersama. Ketahuilah, saat terlahirnya ia sudah dalam keadaan dikhitan. Perhatikanlah berbagai keistimewaan ini, engkau akan aman dari bahaya api, para pencuri dan fitnah kehidupan, dan semoga dilimpahkan pula kepada para ahlul bait dan para sahabat yang datang sesudah beliau. Wallahu a'lam. Ini adalah ungkapan seorang penyair yang memuji setinggi-tingginya dengan ucapannya yang sangat-sangat mulia. Memuji kepada siapa? Memuji kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang begitulah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam syair-syair yang lain juga diperjelaskan apa? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, katanya. Ya, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Seolah-olah Nabi Muhammad ini diciptakan khuliqta mubarra'an, jauh daripada sifat-sifat yang tercela dan jauh daripada sifat-sifat yang aib. Seolah-olah Nabi SAW minta pada Allah Ta'ala diciptakan dengan sebegitu rupa. Ya, diciptakan dengan sebegitu rupa. Ini mulianya Nabi Muhammad SAW. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh faham juga di sini para jemaah sekalian, apa dia? Memang sewajarnya orang itu memuliakan Nabi SAW. Sewajarnya orang itu menampakkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Memang sewajarnya orang itu apa? Bertungkus lumus untuk Nabi Muhammad SAW. Seharusnya kita jadikan perkara ini sebagai contoh. Kalaulah kita cintakan seseorang, mabuk cinta, gila cinta, apa yang kita akan buat para jemaah sekalian? Kalau kita cinta kepada apa? Cinta kepada sesuatu benda, sesuatu barang, pasti kita akan mengidam-idamkannya. Kalau kita nak beli sebuah kereta, nak beli handphone, nak beli apa pun yang kita suka, yang kita sayang, yang kita nak barang tersebut, pasti kita akan usaha untuk mendapatkannya. Begitu juga dengan manusia. Lumrah orang lelaki suka kepada orang perempuan, orang perempuan suka kepada orang lelaki. Apa pengorbanan yang mereka akan buat? Kalaulah seseorang lelaki itu suka kepada orang perempuan, kalaulah seseorang perempuan itu suka kepada seorang lelaki, nah setelah itu
Tanya kepada diri kita, benarkah kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, bagaimana cara kita nampakkan, buktikan cinta kita benar-benar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping ini juga boleh kita faham para jemaah sekalian, Imam Nawawi Syekh ataupun kita sebutkan Kiai Nawawi Banten, seorang ulama Nusantara yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat agung, yang sangat-sangat mulia. Tetapi kemuliaan yang beliau dapatkan, kehebatan yang beliau dapatkan, kealiman yang beliau dapatkan, tidak pernah luput rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti ada rahsia-rahsia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau ini, dan sudah pasti ada rahsia kenapa kita ini hidup di muka bumi Allah taala ini, ya, dengan apa? Mungkin ada sebahagian daripada kita hidup susah, hidup senang dan sebagainya, kerana dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa? Rasa iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana mereka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jiwa dan raga mereka berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedia maklum dalam sejarah-sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabat-sahabatnya tinggalkan ahli keluarga, tinggalkan tanah tumpah darah mereka, tinggalkan kampung halaman mereka demi untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita, kalau memang kita betul rasa cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, buktikan para jemaah sekalian. Salah satu bukti yang boleh kita buat apa para jemaah sekalian? Amalan-amalan, ajaran-ajaran, sunnah-sunnah Nabi SAW yang sampai sekarang ini sudah hampir pupus, hampir lenyap. Sampai-sampai sebahagian daripada ajaran Nabi SAW kita orang Islam tak kenal. Maksud tak kenal, tak tahu. Dan apabila kita melihat ada orang yang melaksanakan perkara tersebut, kita memperjelaskan apa? Oh, ini tak ada zaman Nabi. Oh, ini Nabi SAW tak pernah ajar kita. Sedangkan itu diajarkan oleh Nabi SAW, sedangkan itu dilaksanakan oleh Nabi SAW, maka perlu kita tahu sedikit sebanyak berkenaan tentang sifat-sifat Nabi SAW. Hakadha. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, saya dan para jemaah sekalian, kita hidup di muka bumi Allah Ta'ala ini dengan berkat Nabi SAW. Kelak bila kita mati pun mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan tatkala kita berada di padang mahsyar, kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan masuk bab yang lagi satu yang memperjelaskan tentang nasihat bagi para penuntut ilmu. Saya tidak akan buang masa, langsung saja insya-Allah. Berkata Hadratul Marhum Kiai Nawawi Banten radhiyallahu anhu warda'an, ketahuilah wahai orang yang memiliki tekad kuat dan kesungguhan dalam menuntut ilmu, jika engkau menuntut ilmu agar engkau semata yang menjadi alim, semata-mata menjadi alim, orang yang berilmu lantaran ilmu itu amat berharga, atau untuk berbangga diri dan bersikap angkuh, atau agar engkau menjadi seorang yang unggul semasa engkau penuntut ilmu, atau untuk menarik simpati orang demi meraih kekayaan yang kelak akan hilang dan memperolehi kedudukan di sisi penguasa, sesungguhnya engkau telah merosakkan agamamu dan menghancurkan jiwamu, kerana engkau telah menempatkan dirimu di depan murka Allah Ta'ala serta menjual kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia, sehingga perniagaanmu mendatangkan kerugian. Sebab kehidupan dunia tidak memiliki nilai apapun dibandingkan kehidupan akhirat.
transaksi perdagangan yang kau lakukan pasti hancur, dan tidak ada kebaikan sedikit pun yang diperoleh darinya. Kesemuanya itu adalah gambaran ilmu yang tidak bermanfaat. Tengok para jemaah yang dirahmati Allah, awal-awal bab bagi orang yang nak menuntut ilmu, ya, Kiai Nawawi Hadratil Marhum telah pun memperjelaskan kepada kita bagaimana cara untuk menuntut ilmu dengan cara yang betul. Maksudnya apa? Kalaulah kita ini menuntut ilmu, belajar, tapi semata-mata kita niatkan yang kita ini akan jadi seorang alim yang terkenal, ya, dan sangat-sangat akan disanjung oleh masyarakat, ya, akan mendapat nama di sisi orang yang berkuasa, ya, dan juga tujuan kita menuntut ilmu ini untuk mengumpul harta dunia, maka sesungguhnya kita tidak menuntut ilmu, melainkan kita telah menghancurkan ilmu tersebut dan merosakkan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, dan juga kita telah menjual ilmu ini. Maksud menjual ilmu ni apa? Ya, kita bangga dengan ilmu kita. Ingat para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi, bila nak menuntut ilmu tu, kena cara yang betul. Kena buang semua cara ni. Buang. Untuk apa sahaja untuk kita nakkan tentang kehidupan dunia, buang, tolak tepi. Sebab itu para jemaah sekalian, kalau awak perhatikan betul-betul, ya, perhatikan betul-betul para jemaah sekalian. Setiap kali bila saya nak mula majlis para jemaah sekalian, apa doa saya baca? Ya, apa doa saya baca? Saya akan baca doa niat belajar. Ya, niat belajar macam mana ni para jemaah sekalian? Ya, niat belajar yang disusun oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Ya, beliau menyusun niat belajar ini agar supaya kita ini apa? Kita ini tahu, ya, kita ini benar-benar faham berkenaan tentang niat belajar para jemaah sekalian, supaya kita tak rosak, ya, supaya kita tak salah. Ya, supaya kita belajar ini dengan menuntut ilmu ni dengan cara yang betul para jemaah sekalian. Sebab kalau kita menuntut ilmu dengan cara tak betul, ini susah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkata Al-Habib Abdullah Al-Haddad memperjelaskan apa? Bila kita belajar ni, kita niatkan, ya, nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Ya, sahaja aku belajar dan mengajar. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Ya, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hathu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan kita belajar dan mengajar, memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat, memberikan faedah dan kita mendapatkan faedah, dan kita berpegang sungguh-sungguh tidak keluar daripada kitab Al-Quran, dan benar-benar pegang sungguh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'i wajhillah wa qurbihi wa thawabih, ya. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala bila kita menuntut ilmu, kita mengajar dan sebagainya, kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dengan kita melaksanakan demikian, mudah-mudahan kita, jiwa raga kita, zahir dan batin kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ganjaran dengan sebesar-besar ganjaran, iaitu ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini doa niat belajar yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an. Insya-Allah doa ini nanti saya akan tulis, ya, saya akan taruh makna dia, dan saya akan postkan dekat Facebook saya dan juga Facebook Majlis Rasulullah Singapura, biar semua orang dapat tahu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat baik doa ini. Lihat, supaya apa? Bila kita baca doa ini, kita tahu dan kita faham, kita menuntut ilmu dan kita menyebarkan ilmu hanya kerana Allah, bukan kerana perkara lain. Dan jangan try-try kita nak menyebarkan ilmu
nak menuntut ilmu bukan kerana Allah. Jangan try. Mungkin kita akan berjaya, tetapi kejayaan kita itu akan membinasakan kita, akan merosakkan kita. Begitu juga kalaulah bagi seseorang itu menuntut ilmu, baik dia belajar dekat mana sekalipun, baik itu urusan dunia, dia belajar dekat universiti mana sekalipun, ataupun dia menuntut ilmu agama, ya, ilmu agama, baik dia menuntut ilmu agama dekat mana, dekat Mekah ke, dekat Madinah ke, dekat Jordan ke, dekat Morocco ke, dekat Mesir ke, dekat Hadramaut sampai dekat Hadramaut sekalipun, sampai dekat kota Tarim sekalipun, biar dia menuntut ilmu dengan para alim ulama, dengan apa, syekh ataupun dia jelaskan apa, tengok guru saya daripada keturunan Nabi SAW, baik, tak jadi masalah. Bagi seseorang yang penuntut ilmu, anak murid dia boleh bangga dengan tempat sekolah dia boleh bangga dengan guru-gurunya. Tetapi kalau dia tidak pernah banggakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mempunyai keinginan dan dia mempunyai niat yang memperjelaskan apa, tengok guru aku pergi mana-mana pun, ya, orang sambut, nanti bila aku habis belajar pun, nanti aku balik dekat negeri aku, orang sambut, orang cium tangan aku, orang jemput aku, nanti aku akan dapat bayaran yang banyak, aku akan dapat rezeki yang banyak. Ini sudah salah cara orang itu menuntut ilmu. Kerana apa? Dia menuntut ilmu bukan kerana Allah. Di sini dijelaskan oleh Hadratul Marhum Kiai Nawawi Banten radhiyallahu an, perlu untuk kita berhati-hati. Dan diperjelaskan juga, dalam hal ini gurumu adalah pembantumu dalam kemaksiatan yang kau perbuat, dan juga dalam kerugian yang kau buat, yang kau derita layaknya orang yang menjual pedang kepada para pencuri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menolong orang untuk berbuat maksiat walaupun dengan setengah kata, maka sesungguhnya ia telah bersekutu dengannya dalam perbuatan maksiat tersebut. Lihat para jemaah sekalian. Ya, berarti apa para jemaah sekalian? Baik dia, kalau orang yang menuntut ilmu ni, dia pasti menuntut ilmu dengan seseorang yang disebut dengan guru. Ya, yang disebut dengan guru. Maka guru tu adalah pembantunya. Pembantu bagaimana? Kerana anak murid datang dia tak tahu apa-apa. Guru yang akan memberikan dia ilmu pengetahuan. Nah, kalau dijelaskan guru yang memberikan dia pengetahuan, ini perlu dia faham betul-betul. Walaupun anak murid itu ada asas, walaupun anak murid itu faham, walaupun anak murid itu tahu, tetapi kalau dia mau berguru, dia mau belajar dengan seseorang itu, jangan pernah dia mempunyai niat yang memperjelaskan apa, kenapa ustaz aku ajar bab ni, aku dah tahu dah. Seorang penuntut ilmu, seorang murid kalau mempunyai seperti ini, sudah tidak manfaat ilmunya para jemaah yang dirahmati Allah. Perlu seorang anak murid itu bukan hanya menghormati kitab, tapi menghormati guru. Dan perlu sebagai seorang anak murid itu mempunyai apa? Connection batiniah. Kalau sekarang internet kita 5G lah, 4G lah dan sebagainya, kita harus mempunyai itu 4G, 5G dengan guru kita. Kita harus mempunyai apa? Tak perlu sampai guru tu jelaskan apa. Saya perlu ni, saya perlu ni. Sebagai anak murid, dia sudah tahu apabila guru duduk dalam pengajian, apa yang diperlukan oleh guru. Perlu disiapkan. Kalau guru mau datang, ya, perlu anak murid itu tahu cara untuk menyambut guru. Apa yang diperlukan oleh guru. Guru tak minta. Tapi anak murid perlu ada akal. Ini mesti ada connection batiniah. Dan setiap kali apa yang disampaikan oleh guru tersebut, walaupun itu sebuah teguran, sebuah nasihat, perlu diterima oleh anak murid tersebut. Jangan pernah anak murid tu aku tak salah, habis apa pasal aku dipersalahkan. Jangan para jemaah sekalian, jangan pernah buat demikian. Jangan pernah buat demikian, ya. Kalau kita pergi belajar bab adab ni, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata para alim ulama apa? Semua ilmu aku dah habis belajar. Tetapi ilmu adab, sampai aku belajar ilmu adab itu sampai ke dalam liang kubur. Lihat, ini penting ilmu adab.
Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib? Ana abd man 'allamani harfan wahida. Aku adalah seorang hamba bagi seseorang yang mengajarkan kepada aku walaupun satu huruf. Lihat para jemaah yang dirahmati Allah. Hakadha. Jadi kalau ada anak murid datang jumpa guru dan dia hormat guru, kita pula nampak kenapalah anak murid itu tertunduk-tunduk dengan guru. Kalau salam tangan guru ni tak cukup salam gini, dia balik lagi. Ini sembah guru ke? Ini cara hormat orang para jemaah sekalian. Hormat maksud orang tu guru, hormat guru. Kita setiap manusia ada 3 ibu bapa. Berkata guru kami Hadratul Marhum Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri rahimallahu ta'ala, memperjelaskan apa? Setiap manusia ada 3 ibu bapa. 1 ibu bapa yang melahirkannya, 2 ibu bapa yang menjadi dua ibu bapa yang menjadi ahli keluarganya, iaitu apa? In-law. Ya. Father-in-law, mother-in-law, MIL, FIL. Tu dia. Ya. Yang ketiga pula para jemaah sekalian, siapa? Guru. Ini orang tua kita. Lihat. Jangan pernah kita lupa para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tak ada guru, kita ni bodoh para jemaah sekalian. Ya, kita ni bodoh. Saya pernah dulu para jemaah sekalian pergi ke majlis walimah, ya, dan pada majlis walimah tersebut saya dikhabarkan bahawasanya diperjelaskan bahawasanya ada orang yang dulu pernah ajar saya mengaji waktu saya masih kecil-kecil, umur saya 7 tahun, 8 tahun. Ngaji macam dekat kampung, alif beta kan dia para jemaah sekalian, ya. Jadi orang tu ada. Saya bilang, "Ya, saya tahu dulu. Itu ustazah dekat satu blok dengan saya dulu." Ya, satu blok dengan saya, dan kebetulan alhamdulillah saya jumpa beliau para jemaah sekalian. Saya jumpa beliau. Apa saya buat para jemaah sekalian? Kita sebagai anak murid, ya, dipanggil saya Ustaz Hasan. Saya toleh, saya sedang minum air, terberhenti saya minum air. Saya bilang, "Allahu Akbar, Ustazah, jangan panggil saya Ustaz. Saya bukan siapa-siapa." Ya, saya duduk di lantai. Ya, saya duduk di lantai para jemaah sekalian, dan saya minta dia doa. Dia bilang, "Minta maaf, kita tak tahu doa dalam bahasa Arab." Saya bilang, "Doa dalam bahasa Melayu pun boleh lah, tak apa." Saya bilang, doa dalam bahasa Melayu pun boleh lah. Ini hormat guru para jemaah sekalian. Ya, Allahu Akbar. Zaman sekarang banyak orang mempunyai ilmu tapi berkat guru tak ada. Ini rugi para jemaah sekalian, rugi. Setinggi manalah ilmu kita belajar, dengan guru siapa pun kita belajar, tapi kalau kita tidak mempunyai penghormatan kepada orang tua kita, penghormatan kepada ayah dan ibu mertua kita, dan tidak ada penghormatan kepada guru kita sendiri, tak ada apa-apa para jemaah sekalian. Kosong. Di dalam hadis yang lain pula disebutkan, menuntut ilmu itu adalah kewajipan bagi setiap orang muslim, sedangkan memberi, iaitu pengajaran ilmu pada orang yang tidak layak mendapatkannya, ibarat orang yang mengalungkan mutiara, permata dan emas pada seekor babi. Lihat para jemaah. Sebab apa para jemaah sekalian? Tak layak. Ya, tak layak para jemaah sekalian, ya. Imam Kiai Nawawi Banten memperjelaskan demikian, apa? Tak layak orang itu menuntut ilmu. Kenapa tak layak orang itu menuntut ilmu para jemaah sekalian? Sebab dia menuntut ilmu dengan cara yang salah. Tu dia. Dan guru tak boleh kita salahkan. Yang seharusnya disalahkan anak murid itu sendiri. Bagaimanakah dia menimba ilmu, menuntut ilmu dengan guru, tapi apa niat dia? Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, mengajar ilmu kepada orang yang tidak layak mendapatkannya adalah perbuatan zalim. Ya. Ilmu ni dia adalah apa? Dijelaskan oleh para alim ulama. Kalau tidak silap saya, Imam Syafi'i mengatakan apa? Ilmu ini ibarat
ilmu ini adalah apa? Ilmu ini ibarat cahayanya Allah. Maksud cahayanya Allah tu apa? Iaitu taufik, hidayah, petunjuknya Allah. Dan ilmu ni dia akan masuk kepada diri seseorang tersebut, ya, dengan syarat orang itu tidak mempunyai orang dengan apa, dengan syarat wa nurullah la yahdi ilal asi, katanya, ya. Dan cahayanya Allah Taala, ilmu tersebut, taufik dan hidayah tersebut, ya, tak akan masuk kepada seseorang yang bermaksiat. Wa nurullah la yahdi ilal asi, ya, tak masuk kepada orang yang bermaksiat. Yang bermaksiat tu bagaimana? Ya, niat dia tu tak betul. Dia bila menuntut ilmu tu, hati dia tu berbolak-balik macam-macam. Ya, kadang-kadang kan ada anak murid yang bagaimana? Aku dah lama tau belajar dengan ustaz ni tau. Tahu-tahu Jenny datang kan, apa-apa ustaz cari dia. Dulu ustaz selalu cari aku. Ini ustaz dah tak sayang aku lah. Ustaz dah tak ingat aku lah. Sudah, aku tinggalkan ustaz ni. Ada tak ada para jemaah sekalian? Anak murid seperti ni ada. Ya, dulu datang, ustaz, saya nak belajar ni dengan ustaz, tolonglah ustaz, ya, tolonglah ustaz. Nantilah insya-Allah, ya. Ustaz pun carilah, guru tu carilah hari yang kosong, waktu yang kosong. Okey, bismillahirrahmanirrahim, belajar. Bila dah belajar, dah tahu, dah pandai sikit, baru sikit je dia pandai para jemaah sekalian. Baru sikit dia, itu pun tak pernah khatam. Satu kitab pun tak pernah khatam dengan guru tersebut. Tahu tu dia tinggalkan guru tersebut. Dia pun okey lah, aku dah tahu sikit. Okey, tak payah leceh lah. Ya, kena marah sikit dengan guru, tak terima. Kena tegur dengan guru sikit, tak terima. Oh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sudah tak betul para jemaah sekalian. Ini sudah tak betul para jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Saya sewaktu belajar dekat pondok dulu, saya nampak para jemaah sekalian dengan mata kepala saya sendiri. Saya nampak, ya, tiap-tiap pagi apabila kiai dah habis mengajar kita dekat pondok, kiai nanti duduk dekat halaman rumah, nanti orang-orang kampung banyak datang jumpa kiai. Ya, salam dengan kiai, lepas tu bilang dengan kiai apa? Minta doa kiai. Kita nak pergi kerja. Kerja mereka apa? Ya, mereka kerja kat sawah. Tanam bawang, tanam jagung, tanam padi, ya. Kerja dekat sawah, ya. Minta doa dengan kiai, mudah-mudahan kerja mereka tu berkat, ya, dan mudah-mudahan berhasil. Dan bila dah berhasil, apa para jemaah sekalian, dia bila dah berhasil dekat sawah dia, mungkin dia tanam jagung ke, dia tanam tebu ke, dia tanam apa pun lah dekat sawah tu. Bila dah berhasil, nanti mesti ada sebahagian tu, ya, sebelum dia bawa balik, sebelum dia jual untuk mendapatkan hasil, mesti ada sebahagian tu dia datang jumpa guru. Kiai, ini tempoh hari saya ada minta doa dengan kiai, saya tanam jagung, ini kiai ada jagung sikit untuk kiai, minta doa kiai. Kadang-kadang dia bawa jagung ni tu semua, dia bawa, kiai minta doa kiai, saya nak jual jagung ni dekat pasar kiai, mudah-mudahan berkat. Kiai baca doa, saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Ini orang ada adab para jemaah sekalian dengan guru, ada adab dengan guru. Ya, ada adab dengan guru. Sampai nak buat apa-apa pun datang jumpa guru. Ustaz, ya, ada pula dia di Hadramaut pun sama, saya nampak orang datang jumpa Habib Umar, Habib, saya baru dapat anak Habib, minta berkat Habib, nak namakan apa anak ni? Guru yang sebut, minta guru sebut, minta guru bacakan doa. Bukan macam zaman sekarang, minta maaf para jemaah sekalian, ya. Bawa mimpi jumpa ustaz dah ada nama. Ini kita dah Google buka-buka buku ustaz dah. Nah, kita mahukan berkat guru. Hakata orang menuntut ilmu. Tapi banyak orang lupakan guru zaman sekarang. Sebab itu tak berkat. Sebab itu tak berkat para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat-sahabat Nabi SAW begitu mereka dengan Nabi SAW. Sampai ada sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi SAW tidur di depan rumah Nabi SAW. Kerana apa? Bila Nabi keluar, biar pintu rumah Nabi itu terkena pada badan mereka. Ya, supaya apabila terkena pada mereka langsung bangun, siap untuk berkhidmat kepada Nabi SAW. Itu adab namanya para jemaah sekalian.
Tapi zaman sekarang sudah hilang adab ini. Kalau adab dengan manusia sudah hilang, bagaimana adab dengan Nabi SAW? Kalau adab dengan Nabi SAW sudah hilang, bagaimana adab dengan Allah Subhanahu wa taala? Hakadha para jemaah yang dirahmati Allah. Zaman sekarang orang berani memahamkan Al-Quran dengan akal fikiran sendiri. Kelentong sana, kelentong sini. Buka kitab tapi tak mau belajar dengan guru, belajar sendiri. Akhirnya apa? Hadis pun dia fahamkan sendiri, ilmu fikih pun dia fahamkan sendiri, ilmu tauhid pun dia fahamkan sendiri, ilmu hadis pun dia fahamkan sendiri, ilmu Al-Quran pun dia fahamkan sendiri. Akhirnya fahaman dia tak betul, songsang para jemaah sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Bila ditegurkan oleh seorang ulama, oleh orang yang sangat-sangat alim, malahan orang alim itu dipersalahkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau dibawa ke mana kehidupan kita ini? Hakadha para jemaah yang dirahmati Allah. Dengan kata lain, mengajar ilmu kepada orang yang tidak layak mendapatkannya adalah perbuatan zalim. Oleh kerana itu, hendaklah setiap orang yang berilmu bersikap waspada dalam segala hal serta memperlakukan orang lain sesuai dengan kedudukan dan keadaannya. Layaknya seorang tabib yang harus memberi obat sesuai penyakit yang diderita pasiennya. Tengok para jemaah sekalian. Sebab itu kadang-kala kita nak belajar dengan seorang guru ni, kadang-kadang guru tu bila orang datang untuk ketemu dengan guru tu, anak murid tu datang, kadang-kala Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada guru tersebut. Dengan orang ni dia boleh belajar dengan kau ke tidak? Diberikan ilham. Kadang-kala orang tu apa? Datang nak jumpa guru, tapi dia yang atur guru. Ini lagi problem para jemaah sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada hal nak jumpa Ustaz. Agak-agak bila saya boleh jumpa Ustaz? Ustaz pun tanya, agak-agak bila awak free? Saya time ni kerja Ustaz, gini kerja Ustaz. Okey, kalau macam gitu awak datang time ni okey, hari ini sekian, jam sekian. Tahu Ustaz, boleh tukar time tak Ustaz? Saya rasa saya lah tentukan time bagi Ustaz lah, time gini, time gini. Bila Ustaz tu bilang, minta maaf, tak boleh sebab saya ada hal. Alah Ustaz, takkanlah gitu pun tak boleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sudah tandanya apa? Memang tak layak orang itu untuk diajarkan. Tak layak. Kau pergi cari guru lain di situ. Begitulah dia para jemaah yang dia. Minta maaf tau kalau saya terkasar bahasa, tapi ini adab para jemaah sekalian. Ini adab. Diriwayatkan dari Ma'ruf Al-Qarhi radhiyallahu an. Siapa ini Ma'ruf Al-Qarhi? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Seorang ulama besar, seorang wali Allah besar para jemaah sekalian, seorang wali Allah besar, Diriwayatkan daripada Syekh Ma'ruf Al-Qarhi radhiyallahu an, ia mengatakan ketika Abu Yusuf, iaitu murid kepada Imam Abu Hanifah, wafat, tidak seorang pun hadir mengantarkan jenazahnya kerana ia banyak terlibat dalam urusan-urusan politik dan juga urusan-urusan kekuasaan. Aku melihatnya dalam mimpi beberapa saat sebelum jenazahnya dikuburkan. Aku bertanya kepadanya, apa yang diperbuat Allah kepadamu? Dia menjawab, Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Aku bertanya lagi, apa yang menyebabkan dosa-dosamu diampuni? Dengan nasihatku yang tulus kepada para penuntut ilmu, jawabnya, seketika itu juga aku terbangun dan bergegas menghadiri jenazahnya. Saya ulang sekali lagi para jemaah sekalian, diriwayatkan dari Syekh Ma'ruf Al-Qarhi ataupun Al-Qarhi radhiyallahu an, ia menjelaskan ketika Abu Yusuf, iaitu seorang murid Imam Abu Hanifah yang wafat. Imam Abu Hanifah iaitu pendiri mazhab Hanafi, tidak seorang pun hadir mengantarkan jenazahnya kerana ia banyak terlibat dalam urusan politik dan kekuasaan. Banyak tentang hal-hal kerajaan, hal-hal pemerintahan, gitulah dia, Maka aku melihat dalam mimpi beberapa saat sebelum jenazahnya dikuburkan.
ya, iaitu Syekh Ma'ruf Al-Karhi ni, ya. Aku bertanya kepada dia, Syekh Ma'ruf Al-Karhi pun bertanya kepada murid Imam Abu Hanifah yang meninggal ni, apa yang diperbuat Allah kepadamu? Allah buat apa pada engkau ni? Ya, dia menjawab, Allah telah mengampuni dosa-dosa aku. Aku bertanya lagi, apa yang menyebabkan dosa-dosamu diampunkan? Dengan nasihatku yang tulus, ya, kepada para penuntut ilmu, jawabnya. Seketika itu aku juga terbangun dan bergegas menghadiri jenazahnya. Tengok, dengan nasihatku yang tulus kepada para penuntut ilmu, Allah pun ampunkan dosa dia. Berarti apa para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Cerita ini boleh kita faham juga di sini para jemaah sekalian, bahawasanya, ya, bahawasanya seorang guru tu dia kalau nasihat, kita anak murid terima, walaupun di pandangan mata kasar, ni guru ni tak betul lah. Kan ada kadang-kadang guru tu, kan ada kadang-kadang guru tu dia punya cakap tu, ya, cakapnya guru tu kadang-kadang aneh. Saya pernah para jemaah sekalian mempunyai seorang guru, ya, tapi guru tu dah meninggal lah para jemaah sekalian, ya. Dia meninggal pada bulan puasa, ya. Jadi bila habis pengajian, saya pun datang jumpa dia, ya, sebab arwah mak saya bilang, Hasan, nanti cakap dengan kiai, ya, Umi nak masakkan kiai lauk ni, jadi nak hantar nak kasih kiai, jadi bila boleh datang rumah kiai? Jadi saya pun beranikan diri, saya tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, mak kirim salam. Waalaikumsalam, ya. Kenapa? Mak nak masakkan lauk ni. Oh, Masya Allah, terima kasih. Jadi mak tanya, bila agak-agak saya boleh datang rumah kiai untuk hantarkan lauk ni? Jadi kiai pun bilang apa? Awak datang hari ni jam 9 pagi, ya, rumah saya. Baik, kiai. Saya pun datang jam 8.30 saya dah sampai. Jadi saya ketuk rumah kiai. Kiai tak buka pintu. Jadi saya tunggu kat luar. 8.45 saya ketuk lagi pintu. Tak tahu kan. Saya tengok jam saya 8.57. Saya ketuk lagi pintu, kiai pun buka pintu. Saya beri salam, kiai pun jawab. Kiai bilang apa? Tengok jam awak pukul berapa? 8.57 bukan? Kata kiai. Iya kiai. Macam mana kiai tahu jam aku 8.50? Saya sudah cakap pukul 9 bukan? Jadi apa? Saya pada hari tu, aku hantar siang kenapa kiai? Tengok, ini perasaan. Betul. Jadi lepas tu bila kita belajar, barulah kita faham. Begitulah dia keadaan seorang guru ni. Kadang-kala dia tahu hal ehwal anak murid tanpa tanya. Dan anak murid, jangan tanyalah macam mana guru tu tahu. Jangan tanya macam mana guru tu tahu. Jangan tanya para jemaah sekalian. Ya, hakadha, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung lagi sikit. Apabila niat dan tujuanmu dalam mencari ilmu untuk mendapatkan hidayah Allah, naam. Ini bab yang kedua sudah ni. Ya. Baik, ini bab yang kedua. Taib para jemaah sekalian, ya. Tadi seorang menuntut ilmu, dia mencari apa? Dia mencari pangkat, mencari hal dunia. Sekarang ini Kiai Nawawi Banten nak jelaskan tentang niat orang mencari ilmu kerana Allah, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pula panjang pula bab ni para jemaah sekalian, ya. Panjang sikit, tak apa, insya-Allah kita berhenti dekat sini. Insya-Allah nanti kita sambung minggu depan, insya-Allah. Tengah best-best Ustaz, kita sambung sekejap aja. Tak apa, sikit-sikit lah para jemaah sekalian, ya. Mudah-mudahan barakah, insya-Allah. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri, sama-samalah kita baca surah Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkatkan majlis kita, dan mudah-mudahan apa saja yang telah kita belajar, mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala man nawa aslafuna salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Guys, buka angkat tangan guys. Kita baca doa jam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-kutri untha wa dhakar. ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلت يا علماء نهضى بخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد تشي الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jemaah yang dirahmati Allah, ya, bagi sesiapa yang nakkan doa tadi saya baca ni, iaitu doa penutup majlis, doa penutup belajar, sesiapa kalau nak boleh WhatsApp saya. Nanti insya-Allah saya akan berikan secara PDF, ya. PDF, jadi awak boleh simpan dekat dalam awak punya handphone. Jadi setiap kali kalau awak ke majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu, ya, bila dah habis majlis, awak pun boleh baca ikut sama dan telah pun diterjemahkan juga para jemaah sekalian, ya. Dan juga niat belajar tadi yang disusun oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kalau awak nak, awak pun boleh WhatsApp saya, ya. WhatsApp saya 84447405. Nanti insya-Allah saya akan WhatsApp awak PDF format, jadi awak dah boleh simpan dah para jemaah sekalian, ya. Dan sekiranya kalau awak dapat doa tersebut, ya, kalau ada orang tanya, kalau ada orang tanya ada tak doa mula belajar, doa tutup belajar, ada tak, kasih para jemaah sekalian, ya, kasih, saya izinkan para jemaah sekalian, ya, sebab ilmu bukan milik saya, ilmu milik Allah. Begitulah dia, ya. Baik para jemaah sekalian, insya-Allah minggu depan kita akan sambung lagi insya-Allah pengajian kitab Maraqil Ubudiyah yang disusun oleh Hadratil Marhum Kiai Nawawi Banten, insya-Allah. Selebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Insya-Allah besok pengajian kita jam 8 malam, insya-Allah para jemaah sekalian, ya. Pengajian kita jam 8 malam, insya-Allah, ya. Saya rasa besok saya nak mula 7.45 baguslah para jemaah sekalian. Siang sikit kita mula bagus para jemaah sekalian, ya. Besok insya-Allah kita akan baca kitab fikih, kitab Safinatun Najah, insya-Allah, ya. Kitab fikih, kitab Safinatun Najah. Jadi insya-Allah kita jumpa besok, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.